Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadanir raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dengan Sa'id tengah dua ajak Quran, dengar Husain Umar tuan-tuan, Khabbab bin Al-Arad sebut lompat seketui tuan-tuan pergi duduk sembunyi dekat Khabbab ni tuan-tuan. Dia ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dia pergi dengar kata Khabbab masuk Islam, dia pi dengan adik dia apa semua, dengan ahli keluarga, dengan berapa orang lain, pi serang dia, pi soai Khabbab ni dekat dalam mak menjadi khalifah. Waktu kepada yang lain-lain gitu, seorang-seorang pun main cerita lah, aku kena macam ni, aku kena macam tu, aku kena macam ni, kena macam tu. Tiba-tiba Khabbab Al-Arad lalu Sayyidina Umar panggil dia, Khabbab mai sini. Khabbab ni seorang yang cukup diraikan sebab dia orang awal masuk Islam. Dihampak kain ni tuan-tuan sekalian, Masa Mak dihampak kain yang cukup dimuliakan oleh Sayyidina Umar. Duduk Khabbab duduk kat sini, subhanallah. Dia malu-malu, dia tak mau. Mailah duduk apa semua sebagainya tuan-tuan sekalian. Kemudian Khabbab pun duduk. Khabbab, ceritalah kat kami apa yang jadi kat kamu dulu waktu kamu duduk kat Mekah dulu ni, dengar kata dahsyat sangat, dengar kata teruk sangat, ceritalah kat kami. Dia kata, aku tak mau, aku malu. Malu apa? Ceritalah, kami nak ambil pengajaran ni. Pujuk, akhirnya dia cerita tuan-tuan sekalian. Dia cerita apa? Kita dengar yang buah atas kepala tu pun dahsyat sangat dah, noh. Betul tak? Oh, tu pun dahsyat dah, subhanallah. Dah, ni selak belakang baju tuan-tuan sekalian, tengok belakang, ya Allah, Sayyidina Umar menangis. Pasal apa? Masya-Allah Rabbi tuan-tuan, ni belakang ni daging tak ada dah, tinggal tulang dah. Belakang ni daging tak ada dah, tinggal tulang dah. Pasal apa? Tak ada daging dah, pasal apa? Wah, dia kata waktu satu hari aku ditangkap, diseksa. Apa mereka buat? Mereka bakar bara. Kemudian tuan-tuan, aku dibaringkan dan aku diseret atas bara tu, sampai lekang daging-daging aku daripada tulang-tulang aku. Tuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad, sampai daging-daging aku tu keluar minyak-minyak yang memadam api-api tu. Dia tuan-tuan, kita tuan-tuan sekalian ni, tu pun tuan-tuan tu, akidah kuat, lagi kena, lagi kuat, lagi kena, lagi kuat. Kita mana ada siapa pun tunggu kat jalan pun, hampir masjid aku tembak. Hampir masjid aku pancung pedang ni, tak ada siapa pun, tu pun tak main. Sekian. Saya duduk tengok video, takut dong kita tu dekat tu. Tuan-tuan cuba bayangkan. Ni kawan Allah, saudara-saudara kita duduk Palestin, saudara-saudara kita duduk Syria tu. Ni yang kena sembelih depan-depan ni. Ni kawan sebelah ni duk tunggu sembelih. Ni kawan ni sembelih dah. Tuan-tuan cuba bayangkan, mereka duk beratok seorang-seorang kena tembak kepala tu. Tuan-tuan tengok tak video tu? Yang mereka duk lepas dalam sungai tu, seorang-seorang tu tembak kepala tu. Mereka duk beratok ni. Nu orang sana nu nampak orang sini kena tembak, dan dia tahu satgi dia kena tembak tu lagu mana. Mati ni, bukan cerita main-main, mati ni. Ada seorang tu video kita tengok tuan-tuan, dia duk merayu ni, tolonglah, tolong merayu. Allah tuan-tuan, ni duk pegang parang nak pancung kepala dia. Ni sahabat kita duduk sana. Allah, jangan duk rasa selesa tahun ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak, yang akhir zaman ni tuan-tuan, seluruh dunia, seluruh umat akan berperang. Semua orang akan kena dengan peperangan. Kita duk seronok ni, seronok macam tak ada apa, Malaysia kan aman. Dia kata, syukur Malaysia masih aman. Kita tengok makcik tu duk kita tengok makcik tu duk buat, syukur Malaysia masih aman. Dalam ramai-ramai, dalam banyak-banyak negara di dunia ni tuan-tuan, Malaysia tersenarai sebagai salah satu negara yang duk training, dia panggil apa tu, Al-Qassam kan. Tak pasal-pasal pun keluar nafi, boleh nafi ya tuan-tuan. Sampai ada di kalangan muslimat ni orang yang duk tak tahu pun, dia berkata bunuh dah, tapi mayat pun tak tunjuk. Dia berkata tak payah jumpa tak weapon tu. Dah. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk rasa selesa, kita rasa seronok, tak ada apa, aman, damai, tenang pun apa semua tu.
Tak mustahil tuan-tuan kita juga akan berhadapan dengan benda yang sama. Macam mana Syria dulu tahun 2007, 2008 dia duduk tenang, aman, relax, tak ada apa-apa macam kita aja. Saya pergi sana tahun 2007, tak ada masalah apa. Adalah masalah dengan rakyat-rakyat dengan pemimpin tu biasa macam kita di sini jugalah tuan-tuan sekalian. Mana-mana pun sama, tapi tak sampai fikir macam ni. Lah ni sampai kucing pun dah dihalalkan, kucing pun dah diharuskan untuk makan. Dan sekalian, sebab tu jangan rasa selesa. Pasal apa? Pasal akhir zaman semua tempat, seluruh dunia, seluruh manusia akan berhadapan dengan perang. Kita risaulah mutakat iman kita tuan-tuan. Ya Allah, nu tengok depa kata apa ni? Mengaku Bashar itu Tuhan. Ingat? Tengok video tu. Ni, duduk mengaku Bashar Tuhan, mengaku duduk dalam lubang depa duduk kambuh ni. La ilaha illallah, duduk la ilaha illallah. Ni duduk kambuh. Tahu sekali nak mati tu. Tuan-tuan, iman. Kalau kita agak lagu mana waktu tu? Risau no tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok tu, cuba ambil antibar tu. Tuan-tuan sekalian. Jangan duk rasa selesa, jangan duk rasa kita seronok aja. Tak mustahil kita boleh berhadapan dengan benda yang sama pasal kita duduk di akhir zaman sangat-sangat. Tu tuan-tuan Khabbab bin Al-Arat. Tuan-tuan sekalian, subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, kita belum sampai diuji macam mana para sahabat dulu. Tu pun kita kalah dah. Kalah. Bukan cerita tak senapang tang ni, bukan cerita tak pedang tang ni. Tuan-tuan sekalian muslimat, tang tidur pun kita kalah dah, tang hujan pun kita kalah dah. Betul tak? Hujan tak main masjid dah. Hujan subuh mayang pukul 7.30 dah. Tidak. Tak ada apa pun. Tak ada siapa kacau pun. Tak ada siapa marah pun. 2 rakaat mayang sunat tak boleh buat pun. Tidak ni. Mau tak angguk pun. Angguk bila. Sungguh tuan-tuan. Mau tengok iman kita ni. Sungguh tuan-tuan sekalian. Tak ada siapa pun diuji kita. Diri kita sendiri pun kita kalah dah. Bukan pedang lagi, bukan cerita pedang lagi, bukan cerita perang lagi, bukan cerita musuh lagi. Tak. Diri kita sendiri pun kita kalah dah. Nak bangkit lagi. Tak percaya tengok lagi lepas isyak gini. Tidak. Oh, dia buat tak tahu. Lepas bagi salam, macam doa, dia pergi buat tak tahu, balik 2 rakaat sembahyang. Tak juga. Tak ada siapa marah pun. Ada orang marah dia nak sembahyang. Tak. Sebab tak sembahyang. Kalah dengan diri sendiri pun dah kalah. Allahu Akbar, subhanallah tuan-tuan sekalian. Betul elok. Saya tak tahulah nak abad lagu mana tuan-tuan kita ni. Allah. Bukan tak pernah dengar orang dah suruh buatlah amal, buatlah semayang. Pasal apa yang tak boleh semayang, kita pun heran. Sungguh tak? Ni orang cerita pahala macam-macam, bergunung ganang pahala, tak boleh nak buat. Takutlah kita ni, hati kita lagu mana punya kotor pun tak tahu. Hati kita ni lagu mana punya hitam pun tak tahulah. Orang duk cerita pahala, cerita syurga, cerita neraka, cerita apa macam-macam. Semayang sunat tetap tak boleh buat. Quran tetap tak boleh nak buka. Zikir tetap tak boleh nak buat. Ni dengar zikir hari tu, daripada hari tu orang ramai dah buat, kita tak boleh buat lagi. Daripada hari tu duk dengar orang buat sunat witir, semua orang buat, kita tak boleh buat lagi. Faham tak sekalian? Benda yang simple, benda yang koklah tahajud tu susah nak bangkit. Pasal apa? Pasal yalah nak kena tidur dulu sekali nak bangkit subuh pun lihat apa semua. Kok susah nak buat tahajud tu. Dah ni yang 1 rakaat lepas daripada mayang isyak pun tak boleh buat ke? Sedangkan dah duduk di masjid, sedangkan masih ada wuduk, sedangkan baru lepas mayang, tak ada siapa nak larang, tak ada siapa marah, tak kena tidur dulu, tak kena buat apa dulu. Cukup bangkit 1 rakaat pun tak boleh nak buat ni. Tuan-tuan, ya Allah, kita takut apa? Takut hati kita ni kelam sangat, hitam sangat. Sebab tu cukup malas, cukup berat nak buat amalan ibadat di sisi Allah. Tuan-tuan sekalian. Baik. Tu cerita Khabbab bin Al-Arat. Sayyidina Umar tuan-tuan sekalian, bila dengar Khabbab bin Al-Arat dengar Sayyidina Umar, masya-Allah Rabbi, tuan-tuan sekalian, lari masuk dia. Sayyidina Umar masuk, tuan-tuan turun, penampak adik dia apa semua, tuan-tuan berdarah-darah apa semua. Bila adik dia berdarah, dia rasa kesian. Tengok Salih Asyamat, dia kata, kamu baca apa tadi? Baca mushaf, baca Quran. Mai sini aku nak tengok. Dia kata, kamu tak boleh, kamu tak suci, kamu syirik pada Allah apa sebagainya, kamu najis, kamu kena pergi mandi dulu. Macam mana aku nak pergi mandi? Kemudian dia pergi mandi tuan-tuan. Kemudian dia mendengar daripada surah Taha 1-6 kata riwayat, 1-5 pun ada. Kemudian tuan-tuan sekalian, maksudnya akhirnya tuan-tuan dia kata apa? Dia kata ni bukan ayat, bukan syair yang direka-reka manusia. Dia kata dia kata siapa yang buat syair ni tidak layak untuk disyirikkan, tidak layak.
sekalian. Akhirnya tuan-tuan, macam mana aku nak masuk Islam ni, macam mana aku nak syahadah ni. Bila dia sebut-sebut macam mana aku nak syahadah, macam mana aku nak masuk Islam ni tuan-tuan, tiba-tiba lompat seketui kawan tadi yang duk sembunyi kat dalam tu. Tiba-tiba aja duk ada. Kita tak apa bagi aku bawa. Dia kata bawa pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata aku telah mendengar Nabi berdoa dan Nabi menyebutkan nama kamu dan Allah makbulkan doa tu. Tersentuh hati Sayyidina Umar. Apa dia? Bila Nabi berdoa apa? Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua ni. Satu Umar Al-Khattab, satu lagi Amr bin Hisham Abu Jahal. Allah pilih Bani Umar Al-Khattab. Sebab tu tuan-tuan, ambil pengajaran daripada sini. Sekalian, kadang-kadang kita duk tengok kawan-kawan kita kat pejabat apa semua tuan-tuan, tengok dia memang tak boleh pi lah. Kita duk pi semayang, kita duk apa semua tuan-tuan, dia tak pernah duk semayang. Duduk tengok apa semua tuan-tuan sekalian ni, dengan aurat tak tutup, dengan rambut apa semua tuan-tuan sekalian yang perempuan tu apa tuan-tuan. Kita kata apa? Dia ni tak boleh buat apa dah ustaz, tak boleh buat apa dah, dia berkarat ni kata. Tak boleh buat apa dah tuan-tuan, masya-Allah. Ni Sayyidina Umar ni nak pi bunuh Nabi tu. Nak pi bunuh Nabi tuan-tuan, bukan setakat tak tutup aurat. Tuan-tuan sekalian, nak pi bunuh Nabi tu, bukan setakat tinggal semayang, tapi hidayah tu milik Allah. Kita ni buat kerja, mudah-mudahan sampai hidayah kat dia. Buat lagu mana? Tuan-tuan semua orang duk mengaji. Tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan ada apa tuan-tuan sekalian, buatlah lagu mana pun supaya mesej tu sampai kat dia. Lalu ajak dia ke apa ke tuan-tuan sekalian, pelepas diri elok-elok. Kita sebut nanti pergi duduk depan tu padang mahsyar tu, duduk pahala bergunung, geng ngaji. Geng duduk mengaji malam-malam, tiap-tiap malam saat masjid ni, saat masjid ni. Kita ni buat amal semua reti, sembahyang sunat semua buat. Tapi ingat, bila duduk depan Allah, dia pahala bergunung ganang, malaikat nanti pegang ni kitab ni kitab orang ni punya. Ni ada siapa ada nak mai tuntut dengan dia. Orang mula-mula sekali mai tu anak beranak kita. Orang mula mai sekali bini kita. Habis kawan-kawan pejabat kita. Kawan-kawan duduk tepi-tepi flat rumah kita apa semua. Nanti mai duk berhimpun depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ni dia ni tiap-tiap hari duk pergi masjid, duk pergi mengaji kat Bandar Perda apa, masjid Bandar Perda apa, tiap-tiap hari duk ulang pergi bawa kitab apa semua, duk lalu depan rumah saya duduk depan rumah sekali pun dia tak pernah ajak. Hari ni saya kena masuk neraka, dia ni punya pasai. Ya Allah tolong, hari ni dia tu kena masuk neraka. Kalau dia ajak saya dulu, silat-silat saya lagi baik pada dia. Tuntut tuan-tuan, habis semua pekan duk tuntut dengan kita, akhirnya pahala kita diagih. Habis pahala kita, dosa depa pula kita tanggung. Akhirnya tuan-tuan kita jadi orang muflis, dihumbankan kita ke dalam neraka Allah. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, pelepas diri elok-elok. Pelepas diri siap-siap. Sampaikan mesej tu, buat pilah lagu mana pun supaya kita ada jawapan di depan Allah. Ajak aja. Dia standard lah, dia akan kata apa, tak apa, pilah dulu. Kita lalu depan dia apa semua, saya kira jom pergi semayang apa kan, malam ni ada kuliah. Tuan-tuan yang ada duduk dalam pejabat yang boleh arrange untuk kuliah apa semua, arrange ustaz suruh masuk dekat situ. Pergi sembang dengan bos elok-elok. Bos, kita buat kuliah sekali mau tak? Ya. Bos kata okey. Sebab kalau bos okey, dia akan suruh semua staf nanti mai. Itulah peluang. Kita yang ajak ni tuan-tuan akan dapat saham dia. Jangan risau. Tidak sekalian. Lah ni ada pesen-pesen buat di rumah. Buat. Tuan-tuan ada rumah, parking lot punya luas, tempat parking kereta ada 2-3 biji boleh masuk. Tuan-tuan, panggil orang kampung di semua mai, buat satu hari Sabtu ke hari Ahad, waktu duha ke apa sebagainya tuan-tuan, buat kenuri sikit. Kenuri depan mai lah. Buat baca Yasin ke apa ke, buat tahlil kan, di mai. Tuan-tuan, jemput orang-orang masjid, jemput orang kampung pun semua, jiran-jiran tepi ke yang pakai seluar pendek, yang duk basuh kereta tak duk apa tak tutup aurat tuan-tuan, yang duk sidai, yang duk siram pokok bunga, yang duk pakai baju ketang kedada. Tahu ketang kedada, baju kat sini. Pakai apa dia panggil apa? Orang perempuan lah pakai. Apa dia? Berkemban. Panggil dia apa? Konon kata nak buat tahlil, tuan-tuan, buat tahlil, panggil ustaz buat tazkirah. Mau tak mau dia kena dengar. Pasal apa? Ayam masak merah, kambing tu ada. Tunggu. Paling tidak kita ada jawapan nanti di depan Allah. Buat tuan-tuan, buat apa saja supaya hidayah, mudah-mudahan hidayah sampai kat depan ni. Anda faham tak? Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar yang nak pergi bunuh Nabi pun Allah boleh bagi hidayah. Apatah lagi kawan-kawan kita dah memang dah Islam dah. Cuma mereka masih belum sempurna Islam.
Kita buat kerja kita supaya hidayah tu boleh sampai dekat mereka, tuan-tuan sekalian. Kita menyebabkan sampainya hidayah kepada saudara-saudara kita. Cukup baik, tuan-tuan sekalian. Buatlah lagu mana pun. Tuan faham tak ni? Semua kita ni da'i. Ingat, tuan-tuan sekalian, Masalli Asy Muhammad. Nah, Nabi kata apa, tuan-tuan sekalian, Masalli Asy Muhammad? Mana buatlah kerja tu. Buatlah lagu mana pun. Supaya apa? Supaya kita ada jawapan di sisi Allah SWT. Baik, tuan-tuan sekalian, pendek cerita. Sampailah tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar sampai ke tempat Rasulullah SAW dan para sahabat duduk berhimpun di rumah Arqam bin Abi Arqam. Waktu tu Nu'aim bin Abdullah ni dah sampai dah, dia pergi cerita dah, kata Umar nak pergi bunuh Muhammad tu, apa semua Nabi Muhammad tu semua. Faham tak? Sampai berita lah, depa semua dah prepare, tengok Sayyidina Umar duduk berjalan mai, dia berkata, "Pi dah, dia dah mai dah apa semua." Mai Hamzah bin Abdul Muttalib, saudara Nabi SAW, pegang pedang dia, kata, "Tak apa, jangan risau, biar aku pertahan." Hamzah ni pun boleh tahan dia, tuan-tuan sekalian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia mai dengan baik, kita layan dia. Tapi kalau dia mai dengan niat tak baik ni, aku akan pancung dia menggunakan pedang dia sendiri. Oh, Hamzah bin Abdul Muttalib. Masuk-masuk, tiba-tiba Sayyidina Umar kata apa? Aku nak masuk Islam. Semua orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari itulah tuan-tuan sekalian, masuknya Sayyidina Umar, dan dengan masuknya Umar itu, tuan-tuan, Islam makin kuat, makin kuat, makin kuat. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar Al-Faruq. Dia nak, Faruq ni pembahagi antara hak dan batil. Orang tanya kepada Sayyidina Umar, macam mana kamu boleh dapat gelaran Al-Faruq tu? Dia kata, subhanallah, dia kata, satu hari aku pergi jumpa dengan Nabi SAW. Aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Islam kita ni betul ke? Islam kita ni betul ke? Rasulullah kata, betul lah, tak betul pula. Dia kata, kalau betul, pasal apa kita duduk sembunyi? Dia tanya lagu tu. Dia tak apalah, tuan-tuan, siapa bang ni kata apa kat dia? Dia kata, kalau betul tak? Boleh tak? Dia kata, tuan-tuan sekalian, dia kata dia nak pergi tunjuk. Rasulullah kata, silakan. Dia pergi dekat dengan Kaabah, tuan-tuan sekalian. Dia pergi dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu tu, tuan-tuan sekalian ni, orang-orang kafir musyrikin apa semua, pemimpin-pemimpin Mekah semua duduk dekat dengan Kaabah tu. Dia buat tak tahu selamba, tuan-tuan, dia dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, dia pas sembahyang 2 rakaat. Siapa pun tak berani kata apa. Tonjolkan Islam dia. Abang, tuan-tuan sekalian, kata dia orang Islam. Siapa pun tak ni kata apa. Itulah, tuan-tuan, dia mendapat gelaran Al-Faruq. Dan waktu nak hijrahnya dia, tuan-tuan sekalian, subhanallah, orang lain semua hijrah sembunyi-sembunyi, keluar malam-malam, tengok-tengok rumah dah tutup, tak ada orang. Dia, tuan-tuan, siang-siang terang-terang, dia pergi dekat Kaabah, dia pergi pegang pedang, dia bubuh ni busur panah dekat bahu dia. Dia sampai tu, dia tawaf 7 pusingan, semua duk perhati. Habis tawaf, sekali dia semayang 2 rakaat dekat Muslim Maqam Ibrahim. Habis semayang, dia naik atas tempat tinggi sikit. Dia kata, wahai puak-puak Quraisy ni, hari ni aku nak pergi hijrah. Mai tahan aku. Siapa nak tengok bini dia jadi janda? Siapa nak tengok anak hilang pak? Siapa nak tengok anak jadi yatim piatu, mai halang aku daripada aku ni. Hari ni aku nak pergi hijrah. Siapa tak berani kata pasal senyap ni? Dia pergi buat tak tahu. Ya tuan-tuan sekalian, sebab tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, subhanallah, dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW memerintah sampai kepada tahun ke-10 hijrah. Betul? Ingat, Nabi duduk di Mekah apa tahun? 13. Tengok. Kemudian Masalli ala Sayyidina Muhammad, Nabi duduk di Madinah apa tahun? Apa tahun? 10 tahun. Habis 10 tahun, wafat Nabi SAW. Naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Berapa lama khalifah Abu Bakar memerintah? 3 tahun. Tahun ke-13 hijrah, Sayyidina Abu Bakar wafat. Sebelum dia wafat, dia wasiatkan jawatan khalifah itu kepada Sayyidina Umar. Bincang, waktu dia duduk sakit dah, dia sebut, siapa di kalangan kita agak-agak yang rasa sesuai untuk dia jadi khalifah? Pekat bagi cadang apa semua. Dia kata, apa pendapat kamu dengan Umar? Dia kata, Umar seorang yang bagus, Umar seorang yang baik. Cuma dia tegas. Apa pendapat kamu kalau kita lantik dia jadi khalifah selepas aku? Semua orang setuju. Sekalian Masalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, wafatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 10 tahun.
Sayyidina Umar wafat pada tahun 23 Hijrah, 10 tahun. Dan waktu dia memerintah tu tuan-tuan, Islam berkembang sampai Rom, sampai Parsi, sampai Palestin, sampai Mesir, semua telah ditawan oleh Islam. Islam memerintah 1/3 dunia pada zaman Sayyidina Umar. Faham? Baik. Hari matinya Sayyidina Umar. Oh, sedih tuan-tuan. Mussalli ala sayyidina. Satu hari, salli ala sayyidina Muhammad, pada 23 hari bulan Zulhijjah. Pada 23 hari bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah. Mengikut riwayatnya pada hari itu hari Rabu. Waktu tu tuan-tuan sekalian, mussalli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar keluar nak jadi imam sembahyang. Memang tuan-tuan sekalian, waktu imam nak masuk ni, makmum duduk dah di saf dia. Sebab imam dia masuk, dia nanti check saf. Kita imam pergi dulu baru makmum main. Tuan-tuan, ni nak buat amal cari yang afdal. Faham elok-elok? Tuan-tuan, sebab kalau tak dapat yang afdal, sah tak? Sah, pahala kurang aja. Macam tuan-tuan nak buat korban ni, nak main ni, kan? Korban satu tumpuk, satu bahagian tetap RM500. Buat hari pertama pun RM500, buat hari kedua pun RM500, buat hari ketiga pun RM500. Betul tak? Apa beza dia? Beza dia, tuan-tuan, buat hari pertama tu pahala tuan-tuan kemuncak paling tinggi. Pahala jangan main-main. Satu pahala pun dah satu gunung punya gap. Satu pahala, kalau beza satu pahala, tuan-tuan dah rugi satu gunung. Sahabat tanya, satu qiraat pahala tu banyak mana? Rasulullah, satu qiraat pahala tu satu gunung. Dia tuan-tuan sekalian, kalau dia miss, dia hilang pahala afdal. Kata satu pahala je tuan-tuan sekalian, satu gunung dia hilang. Nak faham tak ni? Harga tetap RM500. Faham tak? Habis kalau nak buat amal, cari waktu-waktu yang paling afdal. Sama macam kita duduk dalam saf. Tuan-tuan sekalian, mussalli ala sayyidina Muhammad. Bila tu imam, bila tu Bilal iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa lafaz? Ada berapa lafaz dia? Ada 8 lafaz. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ila salah, salah al falah, qad salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. 8. Faham tak ni? Daripada 8 ni, tang mana waktu yang paling afdal untuk kita bangkit? Nak cari waktu yang paling mahal sekali ni. Waktu yang paling mahal ni. Kalau bangkit waktu ni pahala paling banyak ni, waktu mana? Siapa tahu? Ha? Nampak gerak yang bunyi tak apa dia? Hayya 'alas solah, nampak logik tak? Tang hayya 'alas solah juz sembahyang, oh nampak logik. Betul tak? Lagi. Ha? Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Betul. Tang qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tu waktu tu bangkit tu pahala paling kemuncak. Faham tak? Ni kita bangkit tang mana? Tak ada dah, habis dah. 8 tu lepas. Baru dia bangkit. Oi, tuan-tuan, relax. Nasib baik tak boleh sokok lah ni. Kalau dia sokok dia sokok, relax. Tuan-tuan, lepas ni ubah. Pasal apa? Pahala, kan? Nak cari. Sebab tuan-tuan bangkit waktu mana pun tetap 4 rakaat. Tuan-tuan bangkit waktu tu pun 4 rakaat, tuan-tuan bangkit sagi pun 4 rakaat, sama aja, tapi pahala kemuncak. Faham tak? Bangkit main. Syok kan kalau kita reti. Semua orang belajar. Syok, semua bangkit. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Oh, semua bangkit, lepas tu mai duduk di saf. Bila semua mai duduk di saf, tuan-tuan sekalian, baru imam keluar. Tadi sebelum iqamah, makmum Tok Bilal ni dia bukan tengok orang. Tok Bilal kita dia tengok orang. Oh, sembahyang sunat lagi. Oh, sembahyang sunat lagi. Dia tak tengok. Tok Bilal dia kena tengok Tok Imam. Sebab tu para sahabat duk cerita dalam riwayat, depa tengok kot tingkap. Nabi buka sikit tingkap tu, maksud Nabi dah ready. Tok Bilal pun bangkit untuk iqamah. Faham tak? Kita sepatutnya tengok Tok Imam. Kan ada bilik imam, ada bilik imam ni. Ada. Tok Imam dia duduk dalam bilik dia. Kenapa bilik dia? Bilik imam duduk. Lepas tu Tok Bilal pun tengok dah. Signal. Tok Bilal bagi signal kat Tok Imam. Tok Imam kata, peace you.
Dan nampak semua ngam dah. Okey, Tok Imam Tok Bilal pun bangkit iqamah. Sampai qad qamatis solah, Tok Imam jangan keluar lagi. Duduk relax dulu. Baru makmum mai, makmum duduk dalam saf. Bila makmum dah ready dalam saf, Tok Imam pun keluar. Tok Imam, Perdana Menteri. Tok Imam ni Perdana Menteri, ni masjid kita ni dia Perdana Menteri. Faham tak? Tuan-tuan, kalau pi ceramah Perdana Menteri, siapa pi dulu? Perdana Menteri mai duduk ceramah dulu sekerat jam baru tuan-tuan keluar ke? Ataupun rakyat mai dulu baru Perdana Menteri mai? Yang mana tu? Rakyat mai dulu baru Perdana Menteri mai. Tu baru tunjuk izah kekuatan dia, betul tak? Kehebatan dia. Kita tu imam duduk tahun ni, makmum duduk belakang ni berselerak lagi. Makmum mai duduk di saf, kemudian tu imam baru keluar. Tu imam keluar cek saf tu. Tak betul tu belah tu. Duduk kosong lagi depan, naik depan. Tu tak amal tu tak semua betul. Tu imam kemas. Sayyidina Umar cek pakai tongkat tu. Cek pakai tongkat tu, betul dengan tongkat tu. Tu imam kita berani buat gitu. Tu imam kita buat pakai tongkat gitu, pakai mesyuarat lagi sekali, diusulkan tukar tu imam. Sekalian Ustaz, tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Angkat takbir. Angkat takbir lepas dia cek semua. Allahu akbar. Waktu mana yang paling afdal untuk tu imam? Waktu makmum angkat takbir tu mana? Immediately selepas tu imam Allahu akbar, dia pun Allahu akbar, tu dia panggil mengangkat takbir bersama dengan imam. Faham tak? Kita tuan-tuan bila tu imam Allahu akbar baru qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila putih baju. Malikin nas. Qul a'udzu betul qul a'udzu birabbin nas ada 3-4 kali. Faham tak? Satgi duduk usolli. Tak lepas-lepas usolli dia. Tu imam nak rokok satgi baru dia dapat tu. Allahu akbar. Hilang pahala afdal tu pasal tetap sembahyang 4 rakaat. Betul tak? Sebab tu kena reti. Tuan-tuan agak-agaklah kalau tuan-tuan ni jenis usolli banyak sangat. Kira tengok berapa lama tuan-tuan ambil masa untuk usolli tu. Mai duduk depan ni siap-siap. Kalau rasa 10 minit duduk usolli mai 10 minit lagi tu bila nanti nak iqamat dia mai duduk siap usolli. Tu imam masuk dekat depan semua Allahu akbar, dia pun Allahu akbar sekali dengan tu imam. Faham? Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ngerti dah maksud dia apa? Tu waktu yang paling afdal. Cari waktu paling afdal tu untuk kita buat ibadat sebab pahala dia kemuncak. Faham tak? Tu cerita Sayyidina Umar pun nak habis kuliah dah ni. Tak masuk hadis ni. Allahu akbar, subhanallah. Tak apa, tak habis kita masuk bulan depan tu. Sambung hadis ni bulan depan. Bila nak habis 40 hadis tak tahu. Baik tuan-tuan bersemak. Kemudian tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Umar masuk dah cek semua saf, dia pun jadi imam. Mengikut riwayatnya tuan-tuan, waktu Sayyidina Umar subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, selepas dia mengangkat takbiratul ihram, satu riwayat yang lain waktu dia sedang rokok. Waktu dia sedang rokok tu tuan-tuan, keluar seorang lelaki duduk dalam saf yang pakai ditutup kepala dia. Lompat di depan Sayyidina Umar, dia tikam di bawah perut ni. Dengan senjata yang dia buat sendiri. Mengikut tuan-tuan sekalian ceritanya dia 3 mata tu. Atau 2 mata atau 3 mata macam tu. Yang siap diracun di hujungnya, wallahu a'lam. Tikam. Sebelum tu Sayyidina Umar dah mimpi dah. Kata dia akan ditikam, kata ulang patuk dia. Dia pergi tanya kepada orang yang alim tentang ilmu-ilmu mimpi ni, tafsir mimpi. Kata Umar, kamu akan dibunuh, kamu akan ditikam. Dalam khutbah sebelum tu, sebelum dia ditikam tu, khutbah Jumaat sebelum tu, dia menangis dekat khutbah tu. Dia cerita, dia mimpi tu. Sekalian masa dia dah tahu dah bahawa dia akan dibunuh. Bila tak tahu. Tuan-tuan, pagi subuh tu tiba-tiba lompat seorang yang tutup muka dia, tikam, cuk, tikam. Sampai keluar isi perut dia. Kemudian tuan-tuan, orang ni lari tu, sahabat-sahabat hidup dalam saf tu, tahan dia, ditikam orang yang tahan dia pula. Mengikut riwayat 9 ataupun 12 orang yang turut kena tikaman dia. Jatuh rebah tuan-tuan, dia tak boleh nak lepas diri, akhirnya ditikam diri dia sendiri dan akhirnya dia pun mati dekat situ. Nama dia Fairuz atau Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu' Al-Majusi. Sekalian masalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan, dia ada cerita dia pasal apa dia benci sangat kepada Sayyidina Umar. Kisah pasal ditawan Parsi, pasal dia ditawan apa semua tu, dia benci kepada Sayyidina Umar.
pasal telah terlawan negara dia macam tu tuan-tuan sekalian, sampai menyebabkan dia jadi hamba, akhirnya dibebaskan, ditikam. Tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina, maka waktu tu tuan-tuan Sayyidina Umar dibawa keluar daripada majlis ni, dibersihkan orang-orang apa semua ni. Waktu tu matahari dah nak naik dah, nak cerah dah, sedang orang tak main subuh lagi. Bawa tuan-tuan sekalian, akhirnya disuruh Musalli Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam pada hari itu. Abdurrahman bin Auf pun naik jadi imam, membacakan surah yang paling pendek pada hari tersebut. Agak surah apa paling pendek? Inna a'tainakal kautsar. Dalam kaedah fiqh ataupun sunnat sekalian masalah jemaah ni, sembahyang subuh dan sembahyang zuhur, bacaan surah dia yang panjang sekira-kira surah As-Sajdah atau surah Musalli ala Sayyidina Muhammad Al-Mulk, tu sekira-kira panjang dia. Waktu apa? Subuh dengan zuhur. Logiknya apa? Logiknya nak bagi orang sempat main. Faham tak? Hari itu Abdurrahman bin Auf baca surah paling pendek yang kita tiap-tiap hari baca. Oh, ya Allah. Waktu asar dan waktu isyak baca surah-surah yang pertengahan, yang medium size. Macam surah Wasyamsi Wadduhaha gitu. Sekira-kira macam tu. Ini tuan-tuan semua nak jadi imam ni. Kalau tak jadi imam kat masjid pun jadi imam kat rumah. Ni ilmu fiqh kena tahu. Surah-surah yang dibaca selepas daripada sembahyang. Ini semua berdalilkan kepada perbuatan Nabi SAW. Pada waktu maghrib, surah yang sunat dibaca pada waktu maghrib yang diamalkan oleh Nabi SAW, tuan-tuan tahu? Surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Sunat Ustaz? Memang doa yang tu dah, dia kata memang dia baca yang tu dah lama. Bukan zakat maghrib, semua sembahyang. Dan sekalian salli ala sayyidina. Tuan-tuan, tu. Jadi surah yang paling pendek dibacakan pada waktu maghrib. Tuan-tuan. Abdurrahman bin Auf jadi imam waktu tu. Seronok tuan-tuan, perasan tak? Kita duk cerita surah ni berapa banyak benda-benda fiqh kita duk ambil. Sekalian, tu seronok baca sirah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Umar pun dibawa balik ke rumah dia. Dia jaga-jaga tu, dia sedang-sedang daripada pengsan tu, soalan pertama dia tanya, hampa semayang tak lagi? Ni hampa semua tadi semayang tak lagi apa semua? Dia semayang tak lagi? Angkat, tak boleh nak semayang apa semua ni. Bagi minum air, keluar air kot perut dia. Sebab dah bocor. Sekalian maksud iman. Panggil Abdullah Maim. Wahai Abdullah Maim ni. Abdullah anak dia. Allah tak kepala ayah dia kat paha dia. Wahai Abdullah, ni salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata nak minta satu benda ni. Apa dia ayahku? Pergi jumpa Aisyah Ustaz, boleh tak? Pasal apa? Dia kata nak minta tolong Ustaz, ni permintaan aku yang terakhir. Dia tak kepala atas paha dia. Umar kata apa? Turun. Sayyidina Umar kata tak kepala di bawah, tak mau, tak kepala atas tanah. Pasal apa lah ayahku? Pasal apa nak tak di bawah? Tak tanilah. Tak mau. Pasal apa tak mau? Pasal dia kata kalaulah aku ni Allah takdirkan jadi ahli syurga, Allah akan bagi bantai yang lebih hebat daripada paha kamu wahai Abdullah. Tapi aku takut aku ni Allah takdirkan jadi ahli neraka. Aku tak mau kepala ahli neraka ni duduk atas paha kamu wahai Abdullah. Dia tuan-tuan, Sayyidina Umar, sahabat yang dijamin syurga, pun takut duk fikir dia masuk neraka. Kita ni tuan-tuan sekalian, boleh duk ulang-alik main masjid pergi kuliah malam-malam, duk berasa dah. Duk berasa macam ahli syurga dah aku ni kata. Setakat lah Ustaz, alhamdulillah tak pernah duk buat dosa. Dia kata lagu tu. Kita nak seriau dengar sekalian. Allahu akbar, subhanallah. Tuan-tuan, saya nak pesan, kita ni dosa banyak. Benar? Tidak? Dosa banyak, ya Allah Rabbi subhanallah. Saya pun dosa banyak. Tuan-tuan tahu tak macam mana kita nak tahu yang kita ni dosa banyak? Tanda kita dosa banyak ni, kita malas nak buat amal. Malas nak buat amal. Tuan-tuan perasan tak?
Kita nak buat sembahyang sunat, ya kita memang boleh buat, memang kita buat sembahyang sunat. Tapi adakah kita buat sembahyang sunat tu kita rasa manis, sembahyang sunat tu kita seronok, nak buat seronok, nak buat, ada lagu tu? Tak, kita masih di peringkat mujahadah. Masih peringkat duk paksa diri duk buat ni. Kalau boleh tak buat, kalau boleh tak payah buat, tak mau buat. Betul tak? Betul tak? Kalau terlepas waktu tu lega puasa. Kan? Terlepas dah duha, dalam hati ni kata apa? Di mulut kata apa? Allah, terlepas dah duha. Dalam hati ni kata apa? Alhamdulillah, terlepas dah duha. Leno tu sekalian. Pasal apa? Pasal hati kita masih tak minat menunjukkan yang hati kita ni kotor. Puasa lagi susah nak buat. Betul tak? Oi, puasa ya Allah Rabbi, qiyamul lail lagi susah nak buat. Itu menunjukkan yang hati kita ni masih kotor dengan dosa. Risaulah. Kalau tuan-tuan duk berasa macam tuan-tuan tak ada dosa, tu menunjukkan yang kita ni sangat banyak dosa. Beringat elok. Wahai Abdullah, pi Sa'd dekat rumah. Pi dekat rumah Aisyah Sa'd. Kita nak buat apa? Tolong Sa'd. Pi minta ke Aisyah, aku nak dikuburkan, dikubur di tepi kubur Nabi Muhammad SAW. Minta. Abdullah ni susah hatilah, Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kubur Nabi Muhammad SAW, makam Nabi ni duduk tak mana? Duduk dalam rumah Aisyah. Duduk tepi masjid. Rumah Aisyah duduk tepi masjid. Rumah Aisyah kita tengok daripada buat gambaran-gambaran, visual rumah Nabi SAW. Tuan-tuan boleh tengoklah YouTube besar mana, kecil-kecil ya. Rumah Nabi kecil-kecil ya. Rumah isteri-isteri Nabi duduk bersusun. Kecil-kecil ya. Dan sekalian, sallallahu alaihi wasallam. Kalau less size dah, ini pun besar ni tuan-tuan. Kalau less size dia macam tu lah, tiang tu dengan tiang tu dengan tiang tu dengan tiang tu, tempat tu. Square tu. Faham? Satu kubur boleh tahan ke? Dua kubur dah sempit dah. Ni bayang nak main 3 kubur. Cerita dia kena keluar lah rumah tu. Betul tak tuan-tuan? Pula tu tuan-tuan cuba fikir. Rasulullah tu Aisyah tu isteri Rasulullah. Rasulullah tu suami dia. Faham tak? Rumah tu rumah Aisyah. Rasulullah tu suami dia. Duduk tepi kubur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Ayah Aisyah. Tuan faham tak? Rumah tu pula rumah Aisyah. Ni Sayyidina Umar ni apa kena mengena dengan rumah dia tu? Macam tuan-tuan tak pasal-pasal pesan dekat anak tuan-tuan ni. Salih Azimat. Dia kata Ilham, anak dia contohlah nama Ilham. Nanti bila ayah mati kan, pergi kat rumah Pak Londin tu, minta ayah nak tanamlah rumah dia. Tak celaru kawan ni. Mana nak abang ni? Ayah pun wasiat lagu tu pasal apa? Tak tahu dia celaru. Kawan ni pun tuan-tuan ingat tak terasa bersalah ke? Pilah dia pipi dah ayah dia suruh lagu tu nak berjalan pilah masa panggil. Dia kata Musa Jimat, dia kata Assalamualaikum, salam apa semua. Aisyah keluar. Aisyah dengar tu, dengar bagi salam tu dia menangis dah dari riwayat. Dia tahu dah apa yang dia hajat. Dia kata ya Abdullah, pasal apa tau? Dia kata ni nak menunaikan permintaan ayah aku ni. Apa dia? Dia kata ayah aku minta sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak dimakamkan dekat dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangislah Aisyah. Dia kata apa? Dia kata tahu. Tapi dia kata ni tempat ni akulah berhajat, aku nak duduk kat sini ni. Tempat ni aku simpan untuk aku, kata Aisyah. Tu ialah layak lah tuan-tuan sekalian. Rasulullah tu suami dia, Abu Bakar tu ayah dia. Kalau dia duduk situ pun orang tak boleh nak kata apa. Memang keluarga dia. Faham tak tuan-tuan sekalian? Tapi dia kata tak apa, demi Omar aku bagi dia duduk kat sini. So mulianya tuan-tuan, besarnya hati Aisyah. Tuan-tuan sekalian, akhirnya tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Sayyidina Umar selepas wafat dia dimakamkan di sebelah kubur Nabi dan di sebelah kubur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekalian subhanallah. Tu kisah Sayyidina Umar. Kisah Sayyidina Umar habis kuliah. Tuan-tuan sekalian. Baik, masalah semua tuan-tuan, kita nak ambil sikit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nak tutup majlis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap amal kamu ni dikirakan berdasarkan kepada niat-niat kamu tu. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrah kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah kerana dunia dan
perempuan yang nak dia kahwin, maka hijrahnya itu dikira berdasarkan kepada apa yang diniatkan itu. Baik tuan-tuan sekalian, ulama sebut tuan-tuan sekalian, Imam Shalih ala Sayyidina Muhammad Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kata apa? Hadis ni cukup penting sampai dia letak 1/3 daripada Islam. Hadis ni cukup penting, dia ni tuan-tuan 1/3 daripada Islam. Pasal Imam Syafi'i kata apa? Apa saja perbuatan kamu dalam agama dan kehidupan kamu, dia mesti ada 3 ni. Pertama, niat dalam hati. Yang kedua, perbuatan. Dan yang ketiga, bil lisan, dengan perkataan. Mesti 3 benda ni. Tidak tuan-tuan sekalian? Sebab tu kata Imam Syafi'i, dia merupakan 1/3 daripada agama. Tuan-tuan, niat ni dia jadi 2. Satu, niat untuk mengubah daripada adat kepada ibadat. Dan satu lagi, niat ini untuk sahkan ibadat-ibadat khusus. 2. Tuan-tuan ingat, pasal apa Allah jadi kita di dunia ni? Pasal apa Allah jadi kita di dunia ni? Tu ayat yang masyhur yang kita duk dengar selalu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan apa? Untuk mengibadat kepada Allah. Tu je. Tapi dia kata, Ustaz, habis tu tak payah kerja ya. Habis tu tak payah kerja ni, ada orang hantar mesej kat saya. Bila kita duk cerita akhirat. Ada orang perli tu. Dia kata apa? Oh, tak payah kerja lah lagu tu, kau duk fikir akhirat saja. Dia perli kita. Dah, bukan suruh tinggal dunia. Dia kata tinggal tak hidup tak fikir dunia lah Ustaz, kita fikir akhirat sudahlah. Dah, bukan suruh tinggal dunia. Dah, bagi fair, bagi adil. Tuan-tuan faham tak? Bahkan kita ni tuan-tuan sekalian, ni yang duk ada ni. Semua ni tuan-tuan sekalian, kerja boleh jadi ibadat, makan boleh jadi ibadat, tidur boleh jadi ibadat. Semua benda yang kita buat dalam hidup kita tu sehari, daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur balik saat gini, bahkan tidur kita tu juga boleh jadi ibadat, boleh jadi pahala di sisi Allah. Tuan faham tak? Tuan-tuan mandi tak pagi-pagi? Mandi tak? Mandi. Ada orang mandi dapat bersih, ada orang mandi dapat bersih, dapat pahala. Tuan-tuan breakfast tak pagi-pagi? Makan roti canai, makan nasi lemak. Ada orang makan roti canai nasi lemak dapat kenyang, ada orang makan nasi lemak dapat kenyang, dapat pahala. Tuan-tuan pergi kerja tak tiap-tiap hari? Pergi kerja. Ada orang pergi kerja tiap-tiap bulan dapat gaji, dapat bonus ujung tahun. Ada orang pergi kerja tiap-tiap bulan dapat gaji, tiap-tiap ujung tahun dapat bonus, tiap-tiap minit, setiap masa, setiap ketika, setiap detik dapat pahala di sisi Allah. Dan pahala itu lebih besar daripada gaji yang didapat tiap-tiap bulan. Nampak faham tak? Tuan-tuan ada isteri, ada anak-anak. Ada orang ada isteri dapat bersama-sama dengan isteri dia, dapat berseronok dengan isteri dia. Ada orang dapat seronok, ada orang dapat seronok, ada orang dapat pahala waktu dia berseronok dengan isteri dia. Ada orang tidur, tuan-tuan semua tidur dapat rehat. Ada orang tidur dapat rehat, ada orang tidur dapat rehat dan dapat pahala di sisi Allah SWT. Jadi maksud dia tuan-tuan, kalau kena dengan gaya dia, setiap benda yang kita buat dalam hidup kita ni, daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur balik lagi, semua boleh jadi pahala. Non-stop pahala duk main, non-stop pahala duk main. Semua benda buat, semua jadi pahala. Dengan syarat kita niat perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat je. Nak niat lagu mana? Waktu makan niat lillahi ta'ala, ya Allah aku makan ni nak dapat tenaga, nak dapat sihat sebab aku nak ibadat pada Allah. Dapat pahala. Ni start kita nak pergi kerja ni, tanya kawan hang nak pergi kerja pasal apa? Oh, gaji tiap-tiap bulan, kalau aku tak kerja siapa nak bagi gaji kat aku? Oh, yang pula nak pergi kerja pasal apa? Aku nak pergi kerja kerana Allah. Baik, boleh kerja kerana Allah. Sebab aku nak cari rezeki yang halal untuk anak isteri aku. Sebab aku nak cari rezeki yang halal untuk aku isi perut anak dan isteri aku. Sebab aku nak bayar zakat ujung-ujung bulan. Sebab aku nak sedekah dengan gaji yang aku dapat. Aku nak infakkan sebahagian harta yang Allah bagi pada aku ni untuk jalan Allah SWT. Kalau aku tak kerja, macam mana aku dapat benda ni? Aku pergi kerja ni kerana Allah SWT. Dia yang bawa kita, yang niat tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan dapat gaji. Dia akan dapat gaji tiap-tiap bulan, dapat bonus tiap-tiap tahun. Kita yang niat kerana Allah dapat gaji tiap-tiap bulan, dapat bonus tiap-tiap tahun. Bahkan setiap minit, setiap detik dalam kita pergi kerja tu, perjalanan kita nak pergi kerja tu dikira sebagai perjalanan melakukan amal soleh.
Dan kalau kita mati dalam perjalanan tersebut, accident dalam perjalanan nak pergi kerja, waktu tu mati dia itu mati dalam perjalanan dia untuk melakukan amal soleh di sisi Allah, mati dia tu husnul khatimah. Nampak? Nampak tak tuan-tuan? Mandi kerana Allah, bersih, Allah suka pada bersih. Dan mandi untuk dapat segar, supaya apa? Supaya dapat tambah ibadat, supaya dapat kerja dengan baik apa semua, lillahi ta'ala, dapat pahala. Jadilah ni tuan-tuan sekalian Rasul Muhammad, mula pada hari ini setiap benda yang kita buat tu, ingat niat balik kerana Allah, niat buat kerana Allah, buat kerana Allah, buat kerana Allah. Di antara cara dia tuan-tuan sekalian supaya kita tak boleh lari pada niat tu, mulakan setiap perbuatan kita tu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi kerja bismillah, nak mandi bismillah, nak tidur bismillah, nak makan bismillah, nak bersama dengan isteri bismillah, nak buat apa pun dalam hidup, nak buat apa bismillah, bismillah. Dia membantu untuk kita ingat berbuat perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak tuan-tuan ni? Penting tuan-tuan sekalian. Berapa lama kita duduk kerja yang kita tak pernah ingat tu kerja tu kerana Allah. Kita duduk berasa macam kerja tu untuk dunia. Betul tak? Betul tak? Itu kerja hang tu sibuk sangatlah, siang malam overtime, kerja-kerja pun hang tak ingat dunia, tak ingat akhirat kan? Dah, aku pergi kerja ni pun kerana Allah. Tuan sekalian, pasal apa? Pasal dia tahu dia boleh ubah ibadat dia, adat dia tu kepada ibadat. Adat makan nasi, ubah pada ibadat, dapat pahala di sisi Allah. Adat mandi, ubah jadi ibadat, dapat pahala di sisi Allah. Adat pergi kerja tiap-tiap hari, adat kebiasaan, dengan niat dia ubah jadi ibadat, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat semua benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati dia waktu tu, mati dia tu mati husnul khatimah, mati sedang melakukan amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Cantik tak? Cantik. Bila kita faham, bila kita tahu, seronok kan? Seronok bila tiap-tiap hari boleh generate pahala mai dekat kita. Rupa-rupanya bukan sekadar semayang, bukan sekadar zikir, rupanya bukan sekadar kita duduk baca Quran, bukan sekadar kita duduk atas tikar sejadah, bukan sekadar tu. Bahkan setiap benda yang kita buat dalam hidup kita semua boleh generate pahala dengan syarat kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah Rabbi, subhanallah. Waktu saya sembang dengan tok guru saya kata, ustaz, syekh saya takut mati, saya kata. Syekh, saya takut matilah. Dia kata apa? Saya pun takut mati kak. Siapa tak takut mati? Dia pun takut mati kak. Tapi dia kata, ingat, kamu husnuzon kepada Allah. Semua benda yang kamu buat tu semua boleh jadi pahala. Pasal apa kamu takut mati? Sebab saya banyak dosa, saya kata. Ingat, yang pertama, semua amal kebajikan yang kita buat bukan sekadar dapat pahala, bahkan dia menggugurkan dosa. Semua amal baik yang kita buat bukan sekadar Allah bagi pahala, bahkan dia menggugurkan dosa. Jadilah ni, kalau kerja kita pun jadi pahala, maksud pada masa yang sama dia juga menggugurkan dosa. Lah ni kena ubah sikit dalam hati tu. Bila nak buat satu-satu benda pun niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi pahala dan Allah gugurkan dosa. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Sepanjang hari daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur balik, semua boleh jadi pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan nanti pergi depan Allah pahala bergunung gana, ya Allah, subhanallah. Pasal apa? Pasal seharian kamu buat amalan yang kamu buat pada setiap hari, kerja dunia kamu, kerja akhirat kamu, semua lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala semua. Faham? Yang kedua, niat untuk sahkan ibadat-ibadat khusus, ibadat-ibadat yang ditentukan kepada kita. Niat apa? Niat sembahyang, niat ketika kita berpuasa, niat ketika kita melaksanakan haji, niat kita umrah, niat kita buat ibadat. Niat itu pada mazhab Imam Syafi'i, niat mensahkan ibadat. Pada mazhab Imam Abu Hanifah, niat mengkamilkan, menyempurnakan ibadah. Mazhab Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, azan Allahu Akbar, azan maghrib. Kita keluar pada rumah kita, jalan-jalan pi, tu nak pergi semayang apa tu? Maghrib. Mai duduk dalam saf, duduk belakang, imam semayang 3 rakaat, kita semayang 3 rakaat, tu semayang apa tu? Maghrib. Habis-habis semayang, dia duduk buat roplah satu macam. Pasal apa? Hang tengok kelang kabut, aku terlupa niat, dia kata. Yang tadi mai pasal apa tadi, mai daripada rumah tu, nak mai bayang apa tu? Maghrib lah. Yang semayang 3 rakaat ni semayang apa? Maghrib lah. Habis tu terlupa sebut, terlupa niat. Niat dah lah tu sudah dikira sebagai niat. Pasal apa? Pasal perbuatan kita itu sudah melambangkan ibadat apa yang kita nak buat. Pada mazhab Imam Abu Hanifah, ibadat itu sah, cuma tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Pagi-pagi pergi ke office, tuan-tuan duk mandi kat bilik air, cubu kat office tu.
Kata pasal apa hang mandi kat office ni? Dia kata pagi tadi aksiden dengan bini, dia kata. Tak aksiden dengan bini. Hampa lambat pick up. Oh subhanallah. Junub semalam, dia kata. Habis tu pagi tadi tak mandi ke? Mandi dah. Habis tu terlupa niat. Hang mandi macam mana? Mandi. Mandi memang special punya mandi, dia kata. Mandi lagu mana? Mandi dengan duk bertinggung, dengan cuci apa semua, dengan cuci kat pusat-pusat telinga apa semua, ambil ayak paip belah sini, keluar ayak belah sini apa semua, sungguh-sungguh punya mandi kan. Habis tu terlupa niat, dia kata. Sekalian tu yang duduk bertinggur, yang cuci telinga, yang cuci perut tu perbuatan apa tu? Tu perbuatan mandi wajib lah kan. Dah, perbuatan itu sudah melambangkan niat apa yang lintas dalam hati kamu tu. Sah dah? Sah dah. Cuma Imam Syafi'i kata apa? Ni lintas dalam hati tu. Abu Hanifah kata apa? Lintas dalam hati tu bagi sempurna amalan yang dia buat tu ni. Faham tak tuan sekalian? Oh, jadi subhanallah, kalau sekadar terlupa nak lintas dalam hati, kalau perbuatan sudah melambangkan niat apa yang kita nak buat tu, sudah sah pada mazhab Imam Abu Hanifah. Pada mazhab Imam Syafi'i tak sempurna lagi. Kena lintas baru sah. Faham tak ni? Subhanallah, masalli sama. Macam bangkit sok lah, sok. Bangkit sok 3 pinggan lah tiba malam tu. Lepas tu pagi-pagi makan roti canai. Saya faham makan roti canai pagi ni tak puasa ke? Bulan Ramadan. Dia kata tak puasa. Pasal apa tak puasa? Terlupa niat semalam. Tapi bangkit sok dah semalam ni. 3 pinggan dah tiba tu. Yang bangkit sok tu pasal apa? Bangkit sok tu sebab nak puasa lah. Betul tak? Bangkit sok tu sebab nak puasa. Perbuatan itu sudah melambangkan apa yang lintas dalam hati kita tu. Cuma mazhab Imam Syafi'i tak sempurna lagi. Dia kena sebut, dia kena lintas. Hang nak semayang apa? Hang nak semayang jenis apa? Hang nak semayang apa? Cukup. Ada tuan-tuan sekalian, waktu itu saya semayang di satu tempat, dia angkat takbir dia. Dia duduk tepi dah. Tuan-tuan, dia usolli, lama usolli sangat tuan-tuan. Kita pun nak angkat takbir, tunggu saat lah, tunggu tengok dia dulu lah. Sekali dia kacau, sekali kita semayang duk perhati dia lagu tu. Faham sekalian? Dia duduk usolli, lama usolli dia. Macam tu. Lillahi ta'ala usolli fadhur, usolli fadhur maghribi salatah. Lillahi ta'ala. Sangkut lagu tu, sangkut. Sungguh tuan-tuan, real punya, saya tak tipu. Kalau saya abang masjid mana apa pergi cari. Dekat tempat kita ni lah. Kita duduk tepi dia duduk sangkut dah, sangkut. Lama tuan-tuan, lepas tu dia Allahu Akbar. Oh bunyi. Bunyi juga, kita duduk tunggu punya lama nak bunyi tu. Ish tuan-tuan sekalian, subhanallah. Agaknya duduk lama tu pasal apa? Dia duduk buat apa tu? Lintas niat lah tu. Tengah duduk lintas niat tu. Sama-sama sahaja aku sebanyak, sahaja aku. Tang ni pun sangkut juga. Ingat aku tang ni je sangkut. Dalam ni pun sangkut juga. Sahaja aku. Itu lama. Sama-sama dapat kerana Allah Ta'ala, dia pun lega. Allahu Akbar. Masya Allah Rabbi. Tuan-tuan, apa jadi dengan semayang dia? Nah, waktu tu sembahyang dia, takbiratul ihram dia tidak bersama dengan niat. Betul tak? Dia kata samalah tu ustaz kan tengah duk angkat tu. Tu yang dapat tu terus Allahu Akbar tu. Betul tak tu? Salah. Takbiratul ihram bukan angkat tangan ni. Takbiratul ihram tu apa? Ni yang sebut ni takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Dia rukun apa tu? Rukun qalbi ke? Rukun fi'li ke? Rukun qawli ke? Kah? Balik motor ni lagi hampa mayang 40 tahun. Apa dia? Rukun apa? Qawli, qul, qala, berkata, bercakap. Faham? Ni angkat tangan ni apa hukum dia? Sunat. Kalau tak angkat tangan sah tak sembahyang dia? Sah. Tapi kalau tak sebut Allahu Akbar sah tak sembahyang dia? Tak. Yang Allahu Akbar ni yang kena sama dengan lintah niat ni, bukan sama dengan angkat tangan ni. Yang dia pergi betul dengan sama angkat tangan ni, yang Allahu Akbar lepas dia niat baru dia sebut Allahu Akbar kemudian tu. Faham tak?
Dia tak tepat bagaimana yang dianjurkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Sebab tu kena mengaji. Faham tak sekalian maksudnya? Jadi tuan-tuan, yang ni dia panggil apa? Niat-niat dalam ibadat-ibadat khusus yang boleh menyebab sah atau batalnya sembahyang. Ingat dua niat tadi ni. Satu niat untuk seluruh amal yang kita buat dalam hidup kita daripada bangkit pagi tidur sampai tidur balik. Nak ubah daripada adat kepada ibadat. Yang kedua, yang berkait dengan ibadat-ibadat khusus, sembahyang kita, puasa kita, apa semua, yang telah ditentukan dalam kaedah-kaedah fiqh, waktu-waktu yang tepat untuk dia untuk lintas dalam hati dia niat tu. Adapun niat ni usolli ni sunat hukum dia. Faham tak? Sunat hukum dia. Dia betul yang tu, yang usolli tu aja. Yang dalam hati tak betul. Cukup sekadar lintas. Kalau susah sangat nak kacau sangat, susah sangat nak sebut, nak susun saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala pun payah sangat nak sebut. Cukup sekadar sebut dua benda aja kata ulama. Apa dia? Yang pertama, jenis apa kamu nak sembahyang? Sembahyang fardu ke? Sembahyang sunat ke? Sembahyang fardu. Habis yang kedua apa dia? Fardu apa? Jenis apa? Faham? Kalau sunat apa? Fardu zuhur, Allahu akbar, waktu doa Allahu akbar tu aku sembahyang fardu zuhur dah. 4 rakaat tak sebut. Memang sembahyang zuhur 4 rakaat dah. Ikut imam tak sebut. Tengoklah kalau kamu duduk depan kamu jadi imam, kalau duduk belakang tak ikut imam. Jadi makmum. Faham tak? Perbuatan itu sudah lambang dah. Cukup sekadar sebut sembahyang apa dan sembahyang jenis apa dan sembahyang apa daripada jenis itu. Itu boleh sudah menyebabkan sembahyang kita sah di sisi syarak. Faham tuan-tuan sekalian? Jangan bagi susah-susah, jangan bagi payah-payah dalam ibadat ni. Baik tuan-tuan sekalian, pun begitu tuan-tuan dalam ibadat kita ni, subhanallah tuan-tuan sekalian, kena ingat walaupun kita niat kerana Allah, walaupun kita lafaz bahawa sembahyang itu kerana Allah, Allahu akbar, innallah, macam mana kita sebut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua kerana Allah. Itulah dalil tuan-tuan sekalian. Kita duduk kata tu bahawa seluruh dalam kehidupan kita semua boleh kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Faham tuan-tuan sekalian? Walaupun kita lafaz sembahyang aku ni kerana Allah, mandi aku ni kerana Allah, buat kerja aku ni kerana Allah, makan aku kerana, semua sebut. Tuan-tuan sekalian, ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan hilang pahala kerana Allah tadi ni. Apa dia? Apabila dia melakukan perkara-perkara yang mazmumah. Apa dia mazmumah tu? Riya, contoh. Riya. Riya ni apa? Tunjuk kat orang. Riya buat amal, tunjuk kat orang. Memperelokkan amal, nak bagi orang tengok. Memperelokkan amal supaya orang kata kat dia. Faham tak? Riya ini tadi sebut kerana Allah dah, tapi padam, pahala tak jadi. Pasal apa? Pasal waktu tu bukan harap pahala daripada Allah, tapi mengharapkan pujian daripada manusia. Bila harap pujian daripada manusia, maka pahala daripada Allah tak ada lah. Faham tak ni? Yang kedua nama dia sum'ah. Sum'ah. Sum'ah ni apa? Tadi tunjuk, yang ni dengar. Memperdengarkan amalan dia kepada orang lain. Bangun pukul 4 pagi, qiyam mulai cantik dah, lillahi ta'ala, siapa pun tak tahu. Bangkit pukul 4 pagi, 5 pagi, semayang sorang-sorang, siapa pun tak tengok, siapa pun tak puji. Dia sorang-sorang dia. Tapi esok-esok sampai ke ofis, siapa nak tanya tau, siapa nak tanya tau, siapa nak dululah hati ni kan. Dia buat muka sedih, dia buat muka mengantuk, dia buat gosok mata, dia buat pegang tengkuk. Lagi ada seorang tanya, nampak letih pagi ni. Itulah qiyam mulai semalam hang tahu. Mula-mula aku buat sunat tahajud, lepas tu buat sunat taubat, lepas tu buat sunat witir. Dia cerita habis. Tu nama dia sum'ah. Lagi tuan-tuan, ujub. Ujub. Ujub ni apa? Dia rasa pelik dengan diri dia. Ada orang ujub dengan harta benda. Dia banyak duit, dia merasa, aku ni baguslah setakat lah ni duk buat kerja apa semua ni. Banyak duit ni aku. Dia rasa pelik dengan harta dia. Ada yang rasa pelik dengan muka dia. Allah bagi kat dia cantik. Dia tengok kat cermin, dia tahan ni. Kan? Inilah hasil daripada produk kartun. Comel dah kartun. Dia rasa dia pelik dengan muka dia 40 pun dah elok lagi apa semua ni. Tuan-tuan sekalian. Yang paling teruk yang menghilangkan pahala amal ialah bila dia merasa pelik dengan amal dia. Dia boleh bangun qiyamul lail, tuan-tuan sekalian. Subhanallah tuan-tuan sekalian, dia rasa apa? Aku ni dahsyat ni. Kan?
Dia boleh pergi pagi-pagi pi masjid, tuan-tuan sekalian, muslimat, dia tengok jiran-jiran apa semua lampu duk malam, duk tutup lagi semua, dia duk pi, dia kata ni apa ni tengok. Inilah tak mau duk pi mengaji, dia tak mau pergi bangkit lagi. Tengok aku ni ahli syurga dah gaya ni, dia kata. Dia duk pi, duk merasa duk main pelik dalam hati dia, tuan-tuan sekalian. Itu dia panggil apa? Dia panggil ujub, rasa pelik dengan dirinya. Lagi tuan-tuan, takabur, rasa besar diri, rasa megah, tuan-tuan sekalian. Dia menzahirkan kemegahan dia. Tuan sekalian, maka waktu tu tuan-tuan sekalian hilang pahala-pahala amal. Yang tadi dia buat kerana Allah dah, cantik dah, tapi terpadam sebab apa? Sebab ada sifat-sifat mazmumah ni. Tuan-tuan, habis kita faham hadis ni, tuan-tuan menceritakan kepada apa? Tentang niat. Ingat tuan-tuan, niat ni ada dua. Satu, niat untuk seluruh amal yang boleh jadi pahala pada setiap amal kita ni. Yang kedua tuan-tuan, niat untuk ibadat-ibadat khusus kita tu, yang sahkan ibadat kita dengan niat yang tepat, tuan-tuan sekalian. Dan amal niat ni tuan-tuan boleh jadi hilang. Boleh jadi hilang pasal apa? Pasal adanya sifat-sifat mazmuah dalam hidup kita tu. Tuan sekalian, habis hadis ini, pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang panjang. Hadis kedua ni, hadis tentang Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Ada 5 benda yang akan dibincangkan dekat situ dalam hadis yang kedua ni. Yang pertama, dia akan bincang tentang adab-adab kita menuntut ilmu. Yang kedua, dia akan bincang tentang rukun Islam. Yang ketiga, dia akan bincang tentang rukun iman. Yang keempat, dia akan bincang tentang ihsan. Dan yang kelima, dia akan bincang kepada kita tentang tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Saya minta maaf jika ada sebarang terkasar bahasa dan tersilap bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى.